اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surah 6 bayang ke-14 daripada atas. Muka surah 6 bayang ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu, dengan maknanya qada itu, apa makna qada? Dengan maknanya qada itu penentuan, yang telah menentu akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Penentuan yang telah menentu akan dia akan penentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentu oleh Allah ni dengan iradahnya, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qada. Mana apa penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetapkan akan dia akan penentuan oleh Allah. Menentu ni, menetapkan ni dengan iradah, dengan sifat iradah. Itu qada. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Qadar makna takdir Allah Ta'ala, sakatan Allah Ta'ala. Maksudnya, maksud takdir Allah Ta'ala ni perbuatan. Qadar, takdir maknanya perbuatan, yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah Ta'ala. Perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada, penentuan Allah dengan iradah. Qada penentuan Allah dengan iradah. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrat. Maka percaya dengan qada dan qadar itu. Qada penentuan Allah, qadar perbuatan Allah. Hak tu hak kerjaan Allah Ta'ala. Hak kitanya, hak kewajipan kitanya, kewajipan kita ni percaya, beriman dengan qada dan qadar. Itu kewajipan kita. Qada qadar ni kerjaan Tuhan. Kita beriman ke tak beriman ke, qada qadar tu daripada Tuhan. Tu. Jadi qada qadar daripada Tuhan. Alik kita, sebelah kita, kewajipan kitanya adalah percaya, beriman dengan qada qadar Tuhan. Maka percaya dengan qada qadar Tuhan itu maknanya, makna percaya dengan qada qadar ni mengaku putuh di dalam hati seseorang. Ni percaya, beriman, berpegang. Mana apa? Mengaku putuh di hati. Percaya yang sepenuhnya di hati. Percaya yang putuh, percaya 100%. Ni percaya dengan qada dan qadar, makna jazam di hati kita. Kepercayaan yang putuh di hati kita. Itu makna beriman dengan qada dan qadar. Percaya di hati. Adapun timbul tak timbul ingatan di hati, itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Itu bukan pergi kepada persoalan iman. Itu persoalan bergantung kepada kekuatan iman
Masing-masing. Hak tu bab lain pula tu. Bab percaya, bab iman, bab akidah, mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, tidak terkecuali walaupun satu sebesar zarrah sekalipun. Itu je. Segala perkara yang berlaku. Simple sahaja. Sebab apa? Simple, mudah. Sebab segala. Tidak ada pembahagian. Kalau ada pembahagian tu kita kena ingatlah hak mana hak qada qadar Tuhan, hak mana hak bukan qada qadar Tuhan, hak mana hak kosi antara kita dengan qada qadar Tuhan. Hak tu kena bilang molek tu. Payah sikitlah. Hak ni mudah ni. Segala perkara yang berlaku, sama ada di langit ke, di bumi ke, di dunia ke, di akhirat ke, kesemuanya, daripada baik dan jahat, semuanya. Tu kuat lagi tu, takkid lagi tu. Segala perkara daripada baik dan jahat, segala perkara ni semuanya. Tak tahulah kalau tak faham lagi kok. Segala perkara, lepas tu semuanya. Tu nak kata apa lagi? Semuanya dengan kehendak Allah qada, dan dengan menjadi ia Allah akan dia akan segala perkara yang berlaku tu qadar. Qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Dia keenam rukun iman ni, hadis tu ada di depan. Di muka surat 7. Di muka surat 7 tu didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi tengok hak di persoalan tanya bab iman. Tanya bab iman. Tapi dalam kitab hak Jawi ni dia ada jatuh sikit lah. Kalau Umi tu tak tahulah. Kalau hak Jawi jumpa dak muka 7 sebelah tu hak hadis tu. Kita kira baris daripada hadis atas tu, bainama nahnu julusung tu. Turun ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cuba. Hak hadisnya wa yusaddiquhu. Wa yusaddiquhu. Situ hadis. Hak pertanyaan mula-mulanya akhbirni anil Islam. Jibril AS tanya Nabi, cerita akan aku apa dia Islam. Nabi pun jawab kelima-lima rukun Islam. Lepas Nabi jawab, Jibril AS pun kata sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Bila Jibril tanya, rupa-rupa lelaki yang tidak dikenali ni tanya berkaitan dengan Islam, Nabi jawab rukun Islam. Kemudian Jibril pun lelaki yang tidak dikenali tadilah, tahu Jibril tu Nabi beritahu kemudian pula, selepas lelaki tadi tu keluar daripada majlis Nabi, baru Nabi tanya sahabat kenal ke tak. Sahabat pun jawablah Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahunya siapa lelaki tadi. Barulah Jibril beritahu fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Lelaki tadi Jibril AS datang ajak kamu akan agama kamu. Jadi masa tengah tanya ni sahabat tak tahulah lelaki, tapi lelaki yang tidak dikenali. Nak kata orang Madinah tak ada sahabat kenal, nak kata orang luar daripada Madinah tak ada tanda mari jauh. Kalau orang mari jauh ni ada tandaan lah, sebab musafir di padang pasir tak ada tandaan. Jadi tanya rukun berkaitan Islam, Nabi jawab, lepas dia jawab qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat berkata kami hairan dia yang tanya, lepas tu dia benar pula. Tu. Tapi sini qala antu minabillah je dah. Qala antu minabillah. Umi mana? Tengok Umi. Umi. Qala gitu ya, antu minabillah.
Situ pula tu lepas pada wa yusaddiquhu tu jatuh 2-3 perkataan tu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah. Situ. Dia jatuhnya qala, kata Jibril alaihissalam, fa akhbirni anil iman. Cerita akan daku ya Muhammad daripada iman. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah. Bagi pada jawapan. Tu kan ada. Hak Umi pun gitu juga. Ada. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah. Betul lah. Hak Umi ada. Hak Jawi tu tak ada jatuh sikit tu. Sekarang selesai ada pertanyaan berkaitan dengan Islam. Lepas Nabi jawab berkaitan dengan Islam, Jibril pun kata qala sadaqta, benar. Patu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Hairan kami para sahabat, tanya lepas tu benar pula. Tanya lepas tu benar, tak pelik. Sesal tu barulah pula qala, berkata Jibril alaihissalam, fa akhbirni anil iman. Cerita akan daku yang Muhammad, khabar akan daku yang Muhammad daripada iman. Ada. Barulah qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab hak pertanyaan Jibril tadi tu, hak tanya bab iman, antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tu jawab Nabi. Lepas tu qala sadaqta pula. Benar kau ya Muhammad. Lepas tu baru tanya qala fa akhbirni anil ihsan. Ni hak jatuh hak atas tu. Tapi hak atas tu qala fa akhbirni anil iman. Hak bawah tu qala, Jibril tanya pula dah. Fa akhbirni anil ihsan. Cerita akan daku yang Muhammad daripada ihsan pula. Tengok tu ejaan itu kan. Qala hak atas tu hak tadaknya qala fa akhbirni anil iman. Hak tu tak ada. Jatuh situ. Jatuhkan. Jadi apabila Jibril tanya Nabi berkaitan dengan iman, Nabi pun jawab antu mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikahnya malaikat Allah. Wow tu harah ataf kepada billah. Wa malaikatihi maknanya wa tu'mina bi malaikatihi lah. Faham tak? Wa kutubihi mana wa tu'mina bi kutubihi, wa rusulihi wa tu'mina bi rusuli, tu wa harah ataf tu kan. Engkau beriman dengan Allah dan malaikahnya, mana engkau beriman dengan malaikat, dan segala kitabnya, mana engkau beriman dengan segala kitab, wa rusulihi, dan segala rasulnya, dengan makna engkau beriman, antuk mina tu lah, engkau beriman dengan segala rasul, wal yaumil akhir, dengan makna engkau beriman dengan hari akhir, hari kemudian, hari kiamat. Yang keenamnya wa tu'mina semula, wa tu'mina bil qadari. Nampak kat situ? Kalau nak jadi sama kok wal qadari. Mana apa wal qadari? Dengan makna engkau beriman dengan qadar. Tapi Nabi ulang wa tu'mina bil qadari. Apa kat situ? Beza tu. Dia huraian berkaitan dengan Nabi ulang balik. Dia punya amal dengan muta'allaq dia tu. Wa tu'mina bil qadar, Nabi ulang balik. Dalam ni hadis Jibril ni, kalau dalam hadis 40, Imam Nawawi duduk nombor 2 lah. Hadis yang pertama berkaitan dengan niat, innamal a'malu binniyat tu. Hadis Jibril ni hadis yang kedua, sama-sama riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis pertama pun riwayat Sayyidina Umar juga.
Hadis ni hadis Jibril tanya Islam, Jibril tanya iman, Jibril tanya ihsan, ni pun hadis daripada Sayyidina Umar jugalah. Duduk nombor 2 kalau hadis 40 Hak Imam Nawawi. Tapi kalau kita buka hadis Riyadhus Salihin, Hak Imam Nawawi juga. Hidup tengah sikit lah. Di bawah tajuk Babul Muraqabah. Tajuk di Babul Muraqabah. Ini Hak Imam Nawawi datangkan hadis ni. Jadi dalam huraian hak watu mina bil qadari ni, dalam syarah bagi Riyadhus Salihin, kitab Dalilul Falihin, di situ didatangkan kenapa Nabi ulang balik watu mina bil qadari. Kalau kira wal qadari sudahlah, tapi Nabi ulang watu mina bil qadari. Hak sebelum tu wa malaikatihi, Nabi tak kata watu mina bi malaikatihi. Wa kutubihi, Nabi dah kata wa tu'mina bi kutubihi. Tapi yang terakhirnya wa tu'mina bil qadari. Ini dipanggil hadis qauli, bukan hadis fi'li. Faham tak? Faham tak hadis qauli, hadis fi'li tau. Hadis qauli ni, lafaz hadis ni keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu mina billah. Mana apa antuk minam billah ni, siapa kata? Nabi kata. Arti panggil hadis qauli. Adapun hadis fi'li, Nabi buat satu-satu perbuatan, Nabi buat satu-satu cara, sahabat pun cerita, aku tengok Nabi buat begiang. Dipanggil hadis juga. Tapi itu dipanggil hadis fi'li. Lafaz hadis itu keluar daripada mulut sahabat menceritakan perbuatan Nabi. Faham tak? Hak ni antuk minabillah ni sabdaan Nabi sendiri. Dia panggil hadis qauli. Hak dalam hadis aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi fi'li lah. Sebab apa? Siapa yang duduk cerita tu? Perkataan siapa yang duduk cerita tu? Perkataan keluar daripada mulut sahabat. Tapi sahabat pergi cerita hak Nabi buat. Hak ni perkataan siapa ni? Lafaz hadis ni perkataan siapa? Perkataan keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dia. Panggil hadis belaka. Tetapi kalau hadis ni hadis qauli, keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil sama sekali berlaku walaupun satu kesilapan. Tapi kalau keluar dari mulut sahabat, tak mustahil kesilapan dari segi bahasa. Bukan silap apa ni, silap dari segi bahasa. Kalau keluar dari mulut sahabat, mungkinlah bahasa tu ada ke silap ke apa ke, itu tak mustahil. Tapi kalau keluar dari mulut Nabi, nak Tuhan jamin dah, wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyu yuha. Tidak bertutur Nabi SAW daripada nafsu diri Nabi sendiri, tetapi wahyu daripada Allah. Maka wahyu daripada Allah tak mungkin akan tersilap yang keluar dari mulut Nabi SAW. Jadi sini waktu mina bil qadarin tak ada silap ni. Tapi kenapa Nabi ulang waktu mina bil qadari? Sepatutnya wal qadari khairihi wa syarihi. Dalam kitab Dalilul Falihin dia mengatakan bahawa Nabi ulang balik waktu mina bil qadari ni tanbihan ala ihtimami bit tasdiqi bih. Tanbihan ni kita kata jaga-jaga, peringatan ala ihtimam, kena ihtimam, kena amati, kena cermat dengan membenar rukun iman yang ke-6 ni. Kena cermat, kena ihtimam ni, kena beraluh lah. Nabi ulang, Nabi nak suruh jaga-jaga sebagai penjagaan supaya kena ihtimam, kena peting kepada hak rukun iman ke-6 ni. Sebab dalam kitab Dalilul Falihin mengatakan kerana tempat gelincir pegangan orang-orang yang lemah adalah di rukun iman yang ke-6. Itu tempat hak terpesong. Tempat terpesong pegangan orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah pemahaman dia ni ada di rukun iman yang ke-6. Dan keluar pegangan-pegangan yang terpesong pun banyak daripada rukun iman yang ke-6.
Beriman kepada malaikat tak ada timbul tu. Orang Islam beriman dah ke? Beriman dengan Rasul tak timbul. Beriman kitab tak timbul tu. Tapi beriman dengan qada dan qadar ni lah keluar bagai-bagai fahaman yang terpesong. Fahaman terpesong ni banyak, Mu'tazilah ni banyak. Kalau kita buka dalam Qamus Marbawi, dia mengatakan bahawa ada 20 fahaman Mu'tazilah. Pecahannya 20. Sebahagiannya mari daripada terpesong bab qada dan qadar. Sebab tu Nabi penekanan watu mina bil qadari. Itu penekanan orang panggil. Memang tepatlah. Sebab terdahulu pun di kalangan orang agama di awal Islam pun hak terpesong bab qada dan qadar ni pun mari daripada ulama-ulama juga, ulama Mu'tazilah dia panggil. Itu di awal Islam. Pada masa kita pun sama. Orang agama pergi pada qada dan qadar ni bagai-bagai fahaman pula. Yang kadang-kadang sangat-sangat jelas terpesongnya. Bukan terpesong tu hak halu-halu, muka jalan kadang-kadang terpesong dah. Tapi bukan daripada orang-orang awam, orang-orang yang menyampaikan agama, orang-orang yang ada kelulusan agama. Itu ni patut Nabi peringat. Kemudian pula macam saya sebut dah terdahulunya, bab qada qadar Tuhan ni itu berkait dengan iradah dan qudrah. Qada ta'alluq iradah, qadar ta'alluq qudrah. Jadi qada iradah, qadar qudrah. Qudrah iradah kan masuk dah di bawah beriman dengan Allah, rukun yang pertama. Kalau kita pula situ. Sebab tu saya baca dah terdahulunya ayat di bawah, ayat Quran di bawah. Musa 6 tu lah. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang kufur, yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan malaikat dan tidak beriman dengan kitab, tidak beriman dengan rasul, tidak beriman dengan hari kemudian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia sebagai sesat yang jauh. Sini kufur kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian. Yang keenamnya mana? Yang keenamnya mana? Tak apa kufur dengan qada dan qadar. Kenapa ayat Quran hanya sebut kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian? Mana kufur dengan qada dan qadar? Kufur dengan qada dan qadar masuk dah di bawah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebenarnya beriman dengan qada dan qadar ni sudah masuk di bawah beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, yang mengqadakkan segala-galanya, dan beriman dengan Allah yang bersifat dengan qudrah, yang mentakdirkan segala-gala perbuatan. Sesat dah situnya. Allah yang menentukan iradah, Allah yang melakukan kudrat. Sama juga Allah yang mengetahui ilmu, Allah yang mendengar sama, Allah yang melihat basar. Kenapa tak ada rukun iman? Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Kenapa tidak ada? Sudah masuk di bawah beriman dengan Allah yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat. Dah tu yang menentu. Allah juga yang mengerjakan. Allah juga. Mana sudah masuk di bawah beriman dengan Allah. Tapi kenapa bab qada qadar, hak iradah dengan kudrah ni dia jadi rukun yang keenam pula. Suku pula rukunnya. Dahlah suku rukun, lepas tu penekanan pula wa tu'mina bil qadari. Dengan qadar. Khairihi wa syarrihi itu dipanggil badal atau bayang. Khairihi wa syarrihi ayat akidah. Wa tu'mina bil qadari. Cukup. Engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah sekaliannya. Cukup. Tapi Nabi badalkan pula dengan khairihi wa syarrihi. Apa tu yang Nabi badalkan pula? Ni dia panggil apa ni? Nak taudih, nak menjelaskan lagi. Ketentuan Allah, perbuatan Allah ni semua sungguh. Baik pun qada-qada Allah, jahat pun qada-qada Allah. Walau kalau kata bil qadari, kesemua je dengan ketentuan dan perbuatan, kesemuanya. Semualah. Baik ke jahat ke tak kira lah, semua.
Tapi Nabi perjelaskan laginya, khairihi, baik qada qada Allah, wa syarrihi, jahat qada qada Allah. Nabi perjelaskan lagi, ni panggil badal. Sebab dalam riwayat hadis yang lain Nabi bersabdanya wabil qadari kullihi, gitu je, dengan ketentuan Allah sekalian. Tapi di sini Nabi badalkan. Nabi datangkan taudih. Taudih ni nak memperjelaskan lagi hak ketentuan Allah, hak perbuatan Allah ni, khairihi qada qadar Allah, syarrihi qada qadar Allah, sekalian. Ada sekalian tak ayam hari dah baik jahatnya, sekalian cukup lah. Tapi Nabi perjelaskan lagi khairihi wa syarrihi. Jelas tak jelas pun, siapa disyarihi pula, takkan hak jahat Tuhan qada juga benda jahat. Jain situ. Nabi badalkan bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa panggil taudih? Taudih ni panggil memperincikan lagi, memperjelaskan lagi. Tu taudih. Sebab tu dia datangkan badal, dia panggil ataf bayan. Sebab apa dia dibadalkan bil qadari khairihi wa syarrihi? Sebab nak nyata terang, semua termasuk orang jahat, terang syarrihi pun. Ingat dah dulu hak kecoh, kenaikan harga barang, ingat dah dulu takdir Tuhan. Kau ni baloh, kau ni baloh, kau tu, kau tu, kau ni. Lepas tu mana dia panggil apa? Orang panggil ni kan bayang mana penjelasan hak sebenarnya, mana penjelasan hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Hak mana sebenarnya? Habis kita senyap kita sebenarnya mana? Ada tak penjelasan? Tak ada. Hak kata gini orang agama, hak kata sebaliknya orang agama. Hak ni kata betul gini orang agama, salah kata gitu orang agama. Betul mana sebenarnya? Hak betul. Ini bab pegangan satu jalan je betul. Kalau balah bab fiqh, hak ni kata sunat, hak ni kata tak sunat, hak ni kata sunat, hak ni kata tak sunat. Cek mazhab lain. Hak tu sunat pun betul, hak tu tak sunat pun betul, mazhab lain. Tu boleh lagi pada bab fiqh. Tauhid tak ada. Satu jalan aja. Hak mana betul sebenarnya? Hak mana salah? Hilang kita je, habis kita je. Orang awam pakai tak tahu. Kena. Kalau bab fiqh sekecil-kecil perkara pun kupas panjang dah. Tapi kalau bab tauhid, khairihi wa syarrihi, baik dan jahat. Kemudian dalam hadis itu Nabi hanya sebut wa tu'mina bil qadari. Tak didatangkan bil qadari wal qada'i, ada? Ataupun bil qada'i wal qadari, ada? Tak ada. Bil qadari sahaja. Nak kira mana pula tu? Bukan kata bil qadari wal qada'i ataupun wa tu'mina bil qada'i wal qadari, tak ada. Bila kita berbaris hujung tu nak bunyi baris je ni. Kalau hak baca sungguhnya, kalau hujung wakaf tu tak ada lah baris. Faham dah? Tapi kita berbaris belakanglah. Yalah kalau berhenti sungguh bil qada'i wal qadar. Wal qadari tak ada ri tu, dah kita wakaf. Tapi kita berbaris dah lah. Faham je lah. Mana hadis cuma wa tu'mina bil qadari. Tak ada wal qada'i. Dia qadar dan qada ni, qada lain makna, qadar lain makna. Qada lain makna, qadar lain makna. Dalam kitab kita ni dia mengikut jalanan Imam Asy'ari. Qada ketentuan iradah, qadar perbuatan kudrah. Ini jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Maturidi sebaliknya. Qadar ketentuan iradah, qada perbuatan kudrah. Ditukar situ je.
Tapi dalam kitab kita ni mengikut jalanan Imam Asy'ari, beriman dengan qada dan qadar. Kalau kata beriman dengan qadar dan qada, itu jalanan Imam Maturidi. Sebab antara ketentuan iradah hak azali dengan perbuatan Allah hak sekarang, pastilah akan didahulukan cerita bab ketentuan, baru cerita bab perbuatan. Macam orang kata cerita pelang dulu, barulah cerita kerjaan. Kan gitu? Cerita pelang dulu, ketetapan dulu, keputusan dulu, barulah cerita bab pekerjaan. Jadi kalau kita tu sebut qada dan qadar, qada itulah hak ketentuan, qadar tu perbuatan Allah. Tapi kalau kita sebut qadar dan qada, jadi qadar tu ketentuan, qada tu perbuatan. Jadi qada qadar dalam kitab kita ni jalanan Imam Asy'ari. Kalau kata qadar dan qada, jalanan Imam Maturidi. Pagi tadi dalam pukul 9 tadi, masa saya nak pergi di kuliah duha di Masjid Dian Burung tu, dengar dari Aikim disebut akidah arus perdana. Akidah arus perdana adalah akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dia kata. Dia kata akidah arus perdana. Apa dia arus perdana? Kita aja dengar arus elektrik. Kena kejutan arus elektrik. Ni arus perdana. Kenapa ni arus perdana lah? Jadi akidah arus perdananya adalah akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ni akidah arus perdana. Akidah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, akidah arus perdana. Tapi masyarakat kita biasa dengar dah Asy'ari Maturidi ni. Masyarakat kita dengarnya Syafi'i Hanafi, Hambali, Maliki je. Tu hak bab fiqh. Asy'ari Maturidi ni rasa macam janggal sikit tau. Kalau Imam Syafi'i ke, Imam Nawawi ke, Imam Rafi'i ke, Ibnu Hajar, Syekh Ramli ke, tu sehulah. Tapi kalau Imam Asy'ari, takut tukar dengan Asy'ari hak lain kan. Tukar dengan Asy'ari hak tu kan ada tunya. Tukar Asy'ari lain nanya kan. Pasti dalam di Aikim tadi tu dia kata kalaulah kurang memahami Asy'ari Maturidi, dia kata rujaklah di tempat masing-masing, tanya ustaz di tempat masing-masing. Dia kata apa dia akidah Asy'ari, apa dia akidah Maturidi. Sebab ini akidah arus perdana. Kan? Jadi sini ni kalau ikut kitab kita ni Asy'ari, qada dan qadar. Sebaliknya Maturidi, qadar dan qada. Ni pun kita kena tahu juga. Sebab kadang-kadang kita buka, dia kebanyakan kitab lama jalanan Imam Asy'ari. Tapi kalau kita buka dalam buku-buku terkini, dia lebih kepada ni lah, qadar dan qada, jalanan Maturidi. Sebab memang kebanyakan ulama memilih jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Tetapi di kalangan ahli lughah, ahli bahasa, dia lebih juang dengan Maturidi. Kalau ahli bahasa, dia lebih juang, dia lebih setuju dengan ketentuan iradat, qadar, perbuatan Allah kudrat tu qada. Jadi dia lebih setuju kot tu. Sebab qadar ni pun ada 7-8 makna pula. Qadar, qada ni sendiri dia banyak makna sebenarnya. Satu-satu perkataan tu. Tapi di kalangan ahli bahasa, dia lebih juang, lebih setuju dengan qadar dan qada. Tapi kebanyakan ulamanya dia memilih jalangan Asy'ari, qada dan qadar. Beza situ je. Pegangan sama sahaja, cuma nama tu. Kemudian dalam hadis hanya sebut qadar. Kadang-kadang sebut qada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia qadar dan qada ataupun qada dan qadar ni hanya ini cukup didatangkan satu sahaja. Datang qadar makna qadar dan qada, datang qada makna qada dan qadar. Tak perlu datang kedua-dua. Tapi kalau datang kedua-dua, macamlah kitab ni qada dan qadar,
qada makna di sendiri, qadar makna di sendiri. Kalau kata beriman dengan qada, mana qadarnya? Qadar masuk dalam tu. Dan mana apa qada? Makna qadanya ketentuan iradah Allah, perbuatan kudrat Allah. Dia gitu. Tapi kalau mari macam dalam kitab ni, qada dan qadar. Qada ketentuan iradah, qadar perbuatan kudrat. Makna masing-masing lah. Macam kata Islam dan iman. Memada sebut Islam saja ataupun sebut iman sahaja. Sebut kata orang Islam yang beriman lah. Sebut kata orang beriman yang Islam lah. Tapi kalau sebut orang Islam yang beriman, Islam pengakuan zahir, iman kepercayaan hati. Tapi kalau kata syarat sah sembahyang orang Islam saja tu, orang Islam yang beriman lah. Bila datang ke Islam saja, Islam yang beriman. Dia gitu. Dia ada dua perkataan yang mana bila didatangkan satu daripada dua, kedua-dua perkataan ni kedua-dua makna perkataan ni masuk dalam satu perkataan. Tapi kalau datangkan dua suku-suku, makna masing-masing. Contoh, qada dan qadar, Islam, iman, taufik, hidayah, fakir, miskin, itu sama itu. Taufik dan hidayah. Taufik makna lain, hidayah makna lain. Tapi kalau sebut taufik saja, makna hidayah masuk dalam taufik itu. Kalau sebut hidayah saja, makna taufik pun masuk dalam perkataan hidayah tu. Kalau sebut kata taufik dan hidayah daripada Allah, taufik makna di sendiri, hidayah makna di sendiri. Dia taufik ni kekuatan untuk melakukan. Hidayah ni benda sebenar, kita nampak sebenar. Benda yang tak sebenar, kita nampak tak sebenar. Itu hidayah. Benda hak sebenar, kita nampak sebenar. Benda hak palsu, kita nampak palsu. Kan kita kadang-kadang hak sebenar nampak tak betul, hak salah kita nampak betul. Tu berat tu. Hidayah ni mana apa? Hak sebenar kita nampak sebenar, hak salah kita tahu salah, kita nampak salah. Taufiknya boleh turut hak sebenar, boleh tinggal hak salah. Tu taufik. Kadang-kadang yelah molek buat gitu, tapi dah urut kita nak buat. Hidayah ada, taufik tak ada. Yelah salah, tapi nak buat warna ni orang pakak buat belaka. Mana tahu salah, tapi tak ada kekuatan nak meninggalkan. Mana apa? Tak ada taufik. Hidayah lain, taufik lain. Tapi kalau sebut satu, taufik saja, sebut hidayah saja cukup dah. Sebab kedua-dua makna masuk ke dalam. Macam kita biasa berdoa kan, Allahumma hdini, minta hidayah aja. Taufiknya mana? Minta hidayah saja. Wahdini wa'afini, minta hidayah juga. Mana taufik? Kalau setakat benda sebenar nampak sebenar tapi tak boleh nak buat, tak jadi juga. Jadi kita minta Allahumma hdini, minta hidayah aja. Kita minta Allahumma hdini, mana apa kita minta hidayah dan taufik situ juga. Dalam satu perkataan tu. Cukup dah. Tak payah kata ya Allah berilah hidayah olehmu ya Allah dan berilah taufik olehmu ya Allah, tak payah. Sebab kata minta hidayah, di situ makna taufik masuk. Tapi kalau minta ya Allah taufikkan akan kami, mana hidayah pun masuk dalam tu. Dia kaedah dia gitu. Iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Apabila didatangkan kedua-dua. Wa iza ijtama'a, mana didatangkan dua-dua, iftaraka makna berbeza makna. Ni makna dia, ni makna dia. Wa iza aftaraka didatangkan satu saja daripada dua. Ijtama'a terhimpun dua makna perkataan dalam satu kalimah. Bila sebut kata qada saja, mana qada dan qadar. Sebut kata qadar saja, qadar dan qada. Sebut Islam, Islam yang beriman. Sebut iman, iman yang Islam. Tapi kalau sebut qada dan qadar, qada makna dia, qadar makna dia. Jadi hadis sebut wal qadari ni wa tu'mina bil qadari, cukup lah. Mana apa qadar di sini? Maknanya engkau beriman dengan ketentuan iradah Allah dan engkau beriman dengan perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sebut qadar sahaja.
ni baru duk main kat luar ni. Duk main kat luar baru ni. Duk main sila-sila kat luar, tak masuk dalam lagi ni. Oh, minggu lepas cerita bab apa ni, minggu terdahulu kita cerita sini bab pegangan. Dak timbul di ingatan hati, sebab hati kita jauh dengan Allah, bukan tak ada pegangan. Kita cerita bab i'tiqad, mengaku putus di hati. Lepas tu duk cakap mulut tu tak ada Tuhan, mai duk makhluk je. Makhluk je, pisah api, nasi, air, obat, tu je. Itu percakapan isnad majazi, sandaran sementara kepada asbab zahir. Itu tak membabitkan pegangan. Itu tidak membabitkan pegangan. Ini berkait dengan pegangan. Kalau kita bercakap tu apa panggil apa? Percakapan adat. Dia main duk cakap pisau tajam api kuat, pisau tajam api kuat, pisau tajam mudah buat kerja, api kuat sekaligus, licin sekejap je habis makan di api. Jadi pisau api pula dah. Padahal pegang kita ni semua tu qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara, segala perkara, semuanya perbuatan Allah. Putus Allah buat, hangus Allah buat, semua Allah buat belaka. Bukan kata putus hangus, nak berkelip mata pun Allah buat, bergerak nadi, benda simple pun Allah buat, bergerak cincin di saah tangan kita bergerak pun Allah buat. Sebab apa? Semua Allah buat. Semua Allah buat. Tapi dicakap kita tak timbul pun Allah. Main timbul asbab aja. Macam mana pegangan? Pegangan tetap ada. Itu dipanggil percakapan sandar kepada asbab zahir. Dah comel ke dak sandar ke Tuhan tu, semoleknya sebut Tuhan lah mulutnya. Supaya kita ni mudah sikit ingat ke Tuhan. Tapi kalau dia bercakap sepenuhnya lah, macam duk dengar di Aikim tu lah. Kalau kita dengar bab pemakanan tu, ada jugalah alhamdulillah dengan izin Allah. Kadang-kadang dok lah pemakanan dia jadi sehat, jadi ni. Ada lah macam-macam kan, jadi comel ke apa, jadi putih lah, jadi macam-macam kan. Dengar pada hidup keping ke obat dia tu. Kadang-kadang je dengan izin Allah. Tiada kadang. Tapi nak boleh jumpa dengan izin Allah tu bakal nak habis keping setengah sejam dah keping. Sepenuhnya obat dia ni. Pemakanan dia obat dia, pemakanan dia obat dia. Guna tu. Tu panggil percakapan asanda kepada asbab zahir. Orang Islam yang semayang bang dok tinggal, pastilah dia ada tauhid. Ada tauhid. Tauhid mengesakan Allah. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Tauhid ini bukan hanya berpegang Tuhan satu. Tuhan hanya satu, bukan kita berpegang perbuatan hanya perbuatan Allah yang satu. Itu tauhid. Bukan hanya tauhid ni berpegang Tuhan satu, bukan setakat tu. Tauhid ni berpegang Allah Tuhan yang satu dan berpegang semua perbuatan daripada Tuhan yang satu. Makhluk tak bekas sama sekali. Tu tauhid. Jadi orang Islam yang bang dok tinggal sahlah pegangan dia ada mengesakan Allah. Dah cakap asbab tu apa, cakap adat. Tak membabitkan pegangan. Lepas tu hati kita lalai tak ingat ke perbuatan Tuhan sebab hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu kita sebab perbuatan Tuhan yang Tuhan sedang lakukan pada diri kita masing-masing ni, setiap saat di kita ni semuanya perbuatan Tuhan. Kita hidup setiap saat Tuhan yang buat, bukan nafas yang buat, bukan udara yang buat. Semua segala perkara daripada perbuatan Tuhan, ketentuan dan perbuatan Tuhan. Kita hidup setiap saat ni Tuhan buat. Dah ingat ke Tuhan? Kita nampak setiap masa kita nampak terang ni, bukan biji mata yang buat, bukan cahaya yang buat, Allah yang buat. Kita dengar ni pun Allah yang buat. Segala-gala perkara. Duduk atau balik ni pun Allah yang buat. Ni dok ni nak bangun. Allah buat bangun ni. Allah buat bangun. Nak ingat Allah buat bangun. Dah duduk congak sejam tu siapa buat?
Bangun baru nak mari ingat. Allah yang buat bangun. Allah yang buat bangun. Sepak. Sepak pun Allah yang buat. Sepak je Allah. Jalan molek tu bukan Allah buat. Pas tumpah air. Tumpah air ni pun Allah yang buat. Ni Allah, ni Allah. Dah air dah tumpah tu bukan Allah buat. Dia nak tarik. Kita ingatan kita ni banyak lagi. Hak yang kita nak kena ingat. Hak ingatan tu, ingat pada hukum hakam tu. Masa ni nak buat gapo, masa ni kat gini nak buat gapo pula. Zahirnya macam mana nak kena jaga hukum, hak hatinya macam mana nak jaga hukum. Kalau mai riak kena tolak, mari ujuk kena tolak, mai takabur kena tolak. Ingat hak tu sudahlah kita ni. Hak tu kewajipan kitanya. Siapa saah nak menunaikan kewajipan yang wajib, itu ingatan yang wajib. Kemudian kita ingat pula nak buat ibadat sunat, nak mengaji Quran, nak sembahyang sunat, itu ingatan yang sunat. Hatu ingatan tu kita naknya. Nak ingat ni Allah buat ni di luar kemampuan kita. Banyak perkara lagi yang kita nak kena tumpu ingatan. Nak perkara lagi. Tapi kalau kita nak tarik ingatan sikit-sikit tu tak salah. Tapi yang kedua tebal-tebal lah, sebab kita banyak perkara lagi. Sebab tak mampu kita ni. Sebab Tuhan buat di kita ni setiap saat. Setiap saat nadi bergerak Allah buat. Setiap saat jantung berdenyut Allah buat. Organ-organ berfungsi tersang Allah buat. Semua segala perkara qada dan qadar Allah tu pegangan. Jadi ingatan lupa. Sebab apa? Hati kita jauh, bab ingatan lain, bab percakapan lain, kita duk cerita ni bab mengaku putus di hati. Semua perkara, segala-gala perkara datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita kini round kedua ni, kitab Faridatul Faraid dulu. Tu berapa kali pusing dah. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid yang kita baca sebelum kita Al-Misbahul Munir ni, dia lebih halus sebab kupasan dalam sifat kudrah iradah ni dipanjang daripada persoalan ni. Dan kitab Al-Misbahul Munir ni tak panjang mana. Tak panjang mana. Dan kitab Faridah dipanjang cerita bab qada dan qadarah di bawah tajuk kudrat sifat yang ke-7, iradah sifat yang ke-8. Jadi nak kemah molek qada qadar ni kena mati, kena faham molek di betul sifat yang ke-7 kudrah, sifat yang ke-8 iradah. Mati su kemah situ, boleh kita kemah persoalan qada dan qadar, sebab qada ni iradah, qadar, kudrah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.